Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikram muslimin, hak-hak seorang muslim. Hadis ke-144. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadatallah falahu ajruhu marratain. Rawahu Muslim bab sawabul abdi. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba yang menunaikan hak tuannya dengan setia dan tulus dan memperelokkan ibadat kepada Allah akan mendapat ganjaran 2 kali ganda. Riwayat Muslim. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu ala rajulin haqqun faman akharahu kana lahu bi kulli yawmin sadaqah. Rawahu Ahmad. Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ada apa-apa hak ke atas seseorang yang lain seumpama hutang dan sebagainya, dan dia memberi penangguhan pembayaran kepada saudaranya itu, maka dia mendapat pahala sedekah bagi setiap hari yang ditangguhkan. Inilah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk Ikram Muslimin, hak-hak seorang muslim, hak yang perlu ditunaikan. Hadis ke-144 diriwayatkan oleh anak Sayyidina Umar Al-Khattab yang bernama Abdullah itu. Abdullah bin Umar, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Innal abda idza nasaha li sayyidih. Apabila seorang hamba itu dia menunaikan hak tuannya. Zaman Nabi ini dia ada hamba. Kan ada hamba, ada tuan dia. Zaman kita ni tak adalah hamba. Nah, maksudnya di sini al-abda idza nasaha li sayyidi. Seorang hamba dia tunaikan hak dia. Dalam konteks kita ni seorang pekerja lah, orang bawahan yang menunaikan hak yang diperintahkan pada dia. Guru dia ke seorang anak menunaikan hak bapa dia, mak dia bagi arahan, masuk yang di bawah menunaikan hak yang apabila dia mendapat arahan daripada orang di atas dia. Maka kata Nabi, apabila seorang hamba menunaikan hak tuannya yang memberi arahan kepadanya dengan keadaan setia, buat semua elok-elok. Kemudian itu yang pertama kata Nabi. Yang kedua, wa ahsana ibadatah, dan dia memperelok, mencantikkan ibadat dia dengan Allah. Orang yang di bawah kita ni ikut arahan, satu ikut arahan, kemudian laksanakan arahan itu dengan tuan. Kemudian kita ada dengan Allah. Satu dengan tuan kita, kedua dengan Allah SWT. Dengan tuan pun kita buat baik, dengan Allah pun ahsana ibadallah. Kita perelokkan ibadat kita dengan Allah. Maka kata Nabi SAW, dia akan mendapat dua kali ganjaran. Semua pahala yang dibuat, kebaikan yang dibuat itu, sama ada kepada tuannya ataupun kepada Allah, akan diganjari oleh Allah dengan 2 kali lipat pahala. Itu kelebihan menunaikan hak-hak tuan, orang yang memberi arahan kepada kita. Kemudian seterusnya hadis yang ke-145. Hadis yang diwakilkan daripada Imran bin Husain. Imran bin Husain. Nama ni agak jarang disebut. Dia ada 3 orang. Saya pernah cerita dulu. Abu Hurairah, Imran bin Husain dengan ayah dia. 3 orang. 3 orang ni, mereka ni Islam sekali. Ketika mana Nabi SAW nak pergi peperangan Khaybar, mereka bertiga ni lah, Imran bin Husain, ayah dia, dan juga Abu Hurairah. Mereka ni datang jumpa Nabi SAW, mengatakan keislamannya, masuk Islam. Maksudnya lewat, antara orang yang lewat masuk Islam, dan duduk jadi sahabat Nabi ni dah lebih kurang dalam 3 tahun sahaja. Tapi nak ceritanya hebatnya Imran bin Husain ni, ni sahabat Nabi,
Dia ni ada satu hadis Nabi SAW. Nabi kata, kalaulah kita ni dapat buat ibadat baik, tekun semua, maka Nabi kata malaikat akan turun, akan bersalam dengan kita, kan? Tapi kita tak mampulah buat dekat situ. Macam tu Nabi kata sa'ah, kata Nabi, sa'ah. Maksudnya pelan-pelan lah, sikit-sikit buat ibadat tu. Yang Imran bin Husain ni, dia kata, aku ni dah lewat masuk Islam. Macam mana aku nak boleh bertangguh dari sudut ibadat ni? Maka dia buat ibadat terus menerus. Memang orang yang sangat menitik beratkan ibadat, sehingga para ulama dia kata seolah-olah Imran bin Husain ini tidak hidup di alam yang nyata, alam dunia, bukan. Dia macam ada alam dia sendiri, alam ibadat dia tak duduk sama dengan manusia. Dan Imran bin Husain ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit hampir 30 tahun. Dia ada penyakit sudut pencernaan, tak boleh nak bergerak pada tempat pagi. Dan dia tak pernah mengeluh. 30 tahun dia sakit, Allah uji, dia tak pernah mengeluh, tak pernah keluar daripada mulut dia perkataan benar. Hanya disebut, apa yang Allah suka, itu yang aku suka. Apa yang Allah tentukan bagi aku, itu yang aku suka. InsyaAllah. Kesabaran dia 30 tahun diuji oleh Allah. Dan ketika mana dia nak mati, sebelum dia mati, dia bagi tahu ahli keluarga dia pesan, apabila aku ni mati besok, fa idza raja'tum min dafani, selepas kamu kebumikan aku, tanam semua, dia kata fasna'u, dia kata fanharu wa at'am ta'am, dia kata, maka dia kata sembelihlah binatang ternakan dan berilah makan, kata. Maksudnya dia bagi tahu aku mati ni merupakan satu benda yang sangat membahagiakan. Maksudnya orang bagi buat bewah, kan, masak semua gembira. Suasana dia nak mati tu dia merasakan sehingga sedemikian hebat orang dia, kan. Okey. Dalam hadis ini menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Man kana lahu ala rajulin haqqun. Sesiapa di antara kamu yang ada orang lain hak ke atas dia. Kita ni kalau ada bagi pinjam orang duit ke, ada seseorang berhutang dengan kita, ada orang yang memerlukan khidmat kita. Kemudian kata Nabi SAW, faman akharahu, sesiapa yang diberikan tangguh. Bila tengok orang tu susah, kan, nak bayar hutang ke, ataupun ada sesuatu keperluan, dia kata tak apa, biar dulu. Bila ada duit, boleh tangguh, berikan masa. Maka kata Nabi SAW, kana lahu bi kulli yawmin sadaqah. Maka setiap hari dia bagi tangguh, memudahkan rakan, memudahkan Muslim yang lain, maka setiap hari yang diberi tangguh itu sedekah. Dia beri nilai sedekah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, bila kita baca dua hadis ni, bagaimana hak-hak seorang Muslim yang perlu kita tunaikan. Kalau ada orang minta bantuan kita, pinjam ke apa, kalau boleh kita ringankan. Kalau boleh bagi free, cuma tadi lah bagus, kan. Kan. Kalau tak boleh kita bagi tangguh. Jangan kita beratkan orang yang insya-Allah kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Illa lazina. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sallallahu alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.